Mekah angsana, pandang tak jemu, bunganya luruh ke dalam raga. Buku laksana, lautan ilmu, dasarnya penuh mutiara berharga. Rakan dan taulen datang bertamu, di pagi raya meriah terasa. Membaca itu jambatan ilmu, jadikan amalan setiap masa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam Malaysia Madani. Salam perkenalan buat semua. Izinkan saya memperkenalkan serba sedikit tentang diri saya. Ahmad Fahim bin Syamsul, nama diberi. Saya berusia 12 tahun dan merupakan murid tahun 6 Arif dari Sekolah Kebahasaan Permah Jaya 5, Masai Johor. Saya mempunyai sampai 4 orang adik-beradik dan saya merupakan anak ketiga. Saya cita-cita ingin menjadi seorang doktor bakal mata suatu hari nanti, insya-Allah. Saya juga merupakan student leaderboard dan juga merupakan ketua kelas di sekolah. Alhamdulillah, pencapaian saya dalam bidang akademik dan kurikulum adalah konsisten. Saya telah mendapat anugerah dalam mata pelajaran sains dan matematik dan dianugerahkan sebagai tokoh harapan kurikulum pada tahun lepas. Hobi saya pada waktu lapang ialah membaca pelbagai jenis buku dan bermain bola sepak. Menyentuh tentang hobi membaca buku, saya sangat suka membaca buku dari pelbagai genre. Kebanyakan buku pilihan saya adalah bahasa Melayu atau bahasa Inggeris. Mengapa saya suka membaca buku? Sebagaimana yang saya nukilan dalam pantun di awal tadi, membaca merupakan lautan dan jambatan ilmu. Buku merupakan sumber ilmu yang boleh kita perolehi. Jadi, kita perlulah sentiasa jadikan buku sebagai sahabat sejati. Bercerita tentang hobi saya ini, pada hari ini saya suka untuk berkongsi tentang sinopsis 3 buah buku yang menjadi pilihan saya. Buku pertama yang menarik minat saya untuk dikongsikan bertajuk Biografi Agung Rasulullah SAW yang ditulis oleh saudara Rushdie Ramli Al-Jauhari dan diterbitkan oleh syarikat Masri Sendirian Berhad pada tahun 2015. Mengapa buku ini menjadi pilihan utama saya? Mengapa tidak? Rasa cinta dan kasih pada junjungan besar kita Nabi Muhammad SAW telah mendorong saya untuk membaca dan seterusnya berkongsi sinopsis tentang buku ini. Buku ini membawa saya mengenal junjungan besar Nabi dan Rasul terakhir yang diutuskan kepada kita, umat akhir zaman. Sebagai umat yang dilahirkan 1400 tahun selepas kewafatan baginda, tentu kita ingin mengenal perwatakan, rupa paras dan bentuk tubuh Rasulullah SAW. Buku ini juga memaparkan perjalanan hidup Rasulullah bermula dari kelahiran saat kanak-kanak hingga dewasa, isteri-isteri yang menemani di sepanjang hidup baginda, anak-anak dan cucu, sahabat-sahabat dan pembantu baginda di sepanjang hayat baginda, menyampaikan risalah tauhid. Buku ini terasa amat dekat di hati saya dan menyentuh jiwa dalam mengenali Rasulullah SAW. Buku ini dapat mendorong umat Islam untuk mengenal dan terus kekal rasa cinta kepada Rasulullah SAW sebagaimana firman Allah di dalam surah Al-Ahzab ayat 56 yang bermaksud, sesungguhnya Allah dan malaikat berselawat, yakni memberi segala penghormatan dan kebaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Wahai orang-orang yang beriman, berselawatlah kamu kepadanya serta ucapkanlah salam sejahtera dengan penghormatan yang sepenuhnya. Buku kedua yang ingin saya kongsikan merupakan buku motivasi terbitan PTS Litera Utama Sendirian Berhad pada tahun 2012 yang bertajuk Padanya Ada Hikmah. Buku ini ditulis oleh Profesor Dr. Muhayya binti Muhammad Bahrudin Bakri. Buku ini merupakan himpunan koleksi kisah-kisah dan pengalaman yang pernah dilalui oleh Profesor Dr. Muhayya masa beliau masih menjadi doktor pelatih
sehinggalah beliau menjadi profesor. Buku ini menarik minat saya kerana ditulis oleh seorang doktor pakai mata yang amat terkenal. Bersesuaianlah dengan cita-cita saya yang ingin menjadi doktor pakai mata. Jadi, melihat nama penulisnya menyebabkan saya berminat membacanya. Buku ini memberi motivasi dan keinsafan kepada yang membacanya kerana ia mengisahkan tentang kisah kehidupan pelbagai watak dan emosi. Terdapat 35 buah kisah pendek yang ditulis seperti cerpen yang memberikan 35 kisah hidup yang berbeza. Namun, mampu menyuntik rasa semangat dan keinsafan dalam diri. Dapat disimpulkan dari penulisan ini bahawa untuk manusia, Tuhan tidak pernah memberi kisah yang sia-sia. Buku terakhir yang ingin saya kongsikan sinopsisnya ialah buku Teroka Sains 3. Buku terbitan Teroka Sains Sdn Berhad pada tahun 2021 ini ditulis oleh Dr. Wan Fahmi dan Dr. Nur Anis. Seiring dengan minat saya yang amat mendalam dalam mata pelajaran sains, mendorong saya untuk membaca buku ini. Buku ini merungkai semua persoalan tentang manusia dan anggota badan. Manusia adalah makhluk Tuhan yang sangat istimewa kerana keupayaan yang menggunakan otak yang dikurniakan Tuhan dalam menjalani kehidupan seharian. Manusia sangat unik berbanding makhluk-makhluk yang lain kerana diberikan akal fikiran untuk berfikir dan membuat keputusan. Pelbagai fakta dan info sains menarik tentang manusia dikongsikan di dalam buku ini kerana banyak fakta yang kita tidak tahu. Antaranya informasi seperti sel, genetik, organ luaran dan dalaman manusia yang kita tidak tahu atau jarang mendengarnya. Buku ini merungkai pelbagai persoalan dan memberi saya ilmu pengetahuan baru tentang manusia. Secara ringkasnya, banyak ilmu dan pengajaran yang dapat saya pelajari dari ketiga-tiga buku yang saya kongsikan pada hari ini. Di akhir kata, saya ingin kongsikan kata-kata hikmah dari Pujangga Buya Hamka yang berbunyi, membaca buku-buku yang baik bererti memberi makanan rohani yang baik. Oleh itu, marilah kita sama-sama menerapkan amalan membaca di sepanjang hidup kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bangsa membaca, bangsa berjaya. Sekian.